jelah tuan-tuan. 5 campur 2 7 campur 7 14. Semua dhamma ada 14. Ini saja yang sebenarnya nak kenal fi'il mudhari' itu tidak diganggu. Ni je. Bagi depan ada 5 dan masih wujud nun. Maknanya dia tak ada siapa kacau dia. Tetapi kalau yang bagi depan dikacau oleh an, dia akan bertukar bagi apa? Mati. Atas ni. Ha ni. Kalau ditukar oleh lam dia Mati. dia mati. Dua je yang berubahnya. Tetapi kalau melibatkan hunna dan antunna, itu tak boleh kacau. Ini lagi senang. Senang ni. Kalau dikacau oleh an, ni dimasuki oleh haraf nasab atau jazam ni, dia ujung dia tu buang. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang nun dia tak ada. Contoh kalau ini home jadi apa? Misal kata yaktubuna. Contohnya lah yaktubuna. Apa makna yaktubuna? Mereka menulis. Bila masuk an, dia jadi apa? Yaktubuna tu buang. Ni nun dia tu dibuang. Sama saja ni. Dia akan bila masuk lam jadi yaktu. Kalau ada nun buang. Bukan buat macam ni. Jadi maknanya tuan-tuan akan melihat fi'il mudhari' itu terganggu dengan nun dia dihilangkan. Yang ada nun. Semua yang tujuh yang disenaraikan tadi, ya, tujuh yang disenaraikan akan dibuang sekiranya masuk an atau masuk lam dengan kumpulannya. Sekiranya dia baris depan, masuk haraf nasab akan jadi kalau masuk haraf jazam akan jadi mati. Itu je yang banyak hingga tu. Kesimpulan dia kat situ je. Ya. Fi'il amar nak buat macam mana? Fi'il amar. Tak boleh dibuat. Jangan kacau. Dia tak akan berubah sampai kiamat. Fi'il madhi jangan kacau. Dia kan usi-usi. Fi'il mudhari' yang tak boleh usi ni dua. Kunna dengan antunna. Tapi untuk praktis nanti banyak. Ya. Dalam buku kita terlalu banyak contoh kalau untuk memahirkan tuan-tuan dan perempuan. Kita akan tackle satu-satu. Inilah kesimpulan dia. Untuk tuan-tuan tengok perubahan fi'il, ya. Asal fi'il mudhari' yang bagi depan ada berapa? 5. Betul tadi, kira? Bila masuk haraf nasab dia akan jadi bagi atas. Bila masuk haraf jazam dia jadi mati. Okey, ada dua fi'il mudhari' yang mabni. Melibatkan apa? Kunna dengan antunna. Bila masuk haraf nasab dia jadi apa? sama. Dia buat tak reti je. Tak nak berubah. Begitu juga bila masuk haraf jazam dia takkan berubah. Okey. Ada 7 fi'il mudhari' yang melibatkan nun tadi kan? Hujung dia ada nun. Betul tak? Bila tak ada diganggu dia macam mana? Kalau tak diganggu dia ada lah. Nun dia tu ada. Kalau tuan-tuan tengok ada nun, makna tak ada siapa kacau dia. Kalau masuk haraf nasab dia akan jadi apa? Nun dia buang. Kalau masuk haraf jazam nun dia dibuang. Itu je. Ya? Tolong rekam dalam VCD. Kalau tuan-tuan tak nak ingat, dia ingatkan VCD tu. Nanti tuan-tuan jumpa mesti betul dia ini. Ya? Okey, tak apa. Boleh saya padam? Tak buang-buang. Tak ada lah. Bila kakak jumpa nanti nun dia tak ada. Kena kasyaf sikit lah. Sebenarnya kakak kena bayangkan bahawa nun dia ada, lepas tu dibuang. Saya kata asalnya yaktubuna. Bila kakak jumpa an, mesti nun dia tak ada. Bila kakak jumpa yaktubuna, saya kata lam, kakak tak akan jumpa nun. Bila jumpa nun lepas lam tu, bermakna
Dia bukan kat sini tu. Dia mabni tu. Ustaz, yang buang nun tu yang hujung kan? Ya. Apa yang tak boleh dibuang nun? Ni. Hunna dengan antuna. Nun dia jangan kacau. Hunna dengan antuna sama ada. Saya setakat ni belum dapat mengadakan. Saya punya masalah selama ni saya akan adakan hunna dengan antuna. Mereka jumpa yang mabni hunna dengan antuna. Itu fi'il mudhari' itu ma. Sikit yang dihabiskan. Boleh saya habiskan? Boleh. Boleh saya padam? Nak buat diagram baru ke ni? Ini yang saya nak cuba mudahkan. Kalau siapa memegang kesimpulan ni, dia insyaAllah selamat. Ada 2-3 perkara yang dia tak selamat. Yang sesat-sesat tu lah. Oh, tak tahu ulang lagi. Ya, saya akan ulang lagi tuan-tuan. Janganlah rasuk misi minta jumpa ni. Sampai kita dah jumpa dah. Yang penting yang cepat lagi kan. Jangan cepat lagi. Ada tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan lihat satu tajuk tu susah, dia sebenarnya bukan susah. Sebab kita baru jumpa. Ya, macam kita tuan-tuan haji ni, macam serupa lah macam dia wadi tuan-tuan haji ni. Ya. Cuba 7-8 kali jumpa, mesti dalam dia sebelah sini ada, ini tak ada. Saya ada 2 anak mungkin saya tebal. Kejap ambil sama, kejap ambil suruhkan terbalik. Anak mungkin saya kata, Ustaz nak kenal dia ni tengok tidak lagi. Oh lepas tu lulus ujian. Tak silap dah sebut. Tidak ada benda yang susah ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak benda tu sukar sikit, buat 4-5 kali, dia akan boleh tak kita berenang perengkas selat sudah dah tua ni tak apalah. Ini 10%. Boleh tak kita berenang 1 kilometer? Ya, dulu saya biasa berenang sungai. Sungai dia tak kesal, tak berhenti berenang, boleh apa-apa sampai ke tepi sebelah. Sebab sungai kecil ya. Tiba kawan saya jual apa ni berenang, saya boleh 2 kilometer. Jadi saya pun dia kata tak ada benda buat apa ni, buat dia harus tadi. Akhirnya saya buat boleh 1.5 kilometer. Boleh, hanya boleh. Dia dengan keterapan Allah bagi kita dengan keterapan mengulang satu-satu benda InsyaAllah. Kalau kakak tanya saya tentang hal-hal undang-undang, memanglah susah undang-undang ini ya? Sebab saya tak main. Okey, boleh? Boleh saya padam? Boleh. Kakak? Okey, saya sambung kat situ lah ya. Boleh. Boleh dah? Dah boleh dah? Saya ni. Boleh. Saya nak habiskan sikit je. Lepas tu kita berhenti berehat Okey. Kita sambung tadi. Wa makna apa? Wa dan man siapa? Yang lam
Tidak. Yat'am, ia makan atau ia meminum. Fi'il apa ni? Makan, minum. Tapi air minumlah. Tapi orang Kedah kata makan ayam. Ya. Kalau selipar orang Kedah sebut apa? Kasut. Kan? Siapa orang Kedah Tak ada. Tak ada orang Kedah. Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' dimasuki oleh haraf jazam, maka fi'il mudhari' itu nama apa? Majzum. Fi'il mudhari' majzum. Supaya kita nampak ni adalah haraf jazam. Okey? Siapa yang tidak dia meminum? Mana maf'ul lebihnya? Hu. Kenapa hu? Hu tu apa? Yelah, betul. Yelah, nya tu dhamir tu apa? Iaitu air sungai dia. Siapa yang tidak meminumnya, iaitu air sungai itu, ayat tu jadi apa tadi? Ayat tergantung. Ya, ayat syarat. Wah, tengok tu dah boleh sebut syarat. Jawab tu je cemerlang dah tu. Saya sampai di Al-Azhar lagi tentang jawab syarat ni saya memang confused. Sebab saya fikir cara Melayu. Jawab syarat. Syarat ni tak ada syarat apa saya sampai mengajar baru dapat menjelaskan jawab dengan syarat ni. Haji belajar 2-3 bulan ni dapat dah. Alhamdulillah. Okey. Wa man lam yat'amhu, lepas tu fa tu haraf apa tadi? Jawab. Maka dia digunakan untuk melengkapkan ayat tergantung. Okey, apa dia? Apa fa? Innahu. Apa makna inna? Haraf apa tu? Haraf taukid. Itu dari segi makna. Tetapi dari segi baris nasab, dia akan jadi innallah ha. Tetapi kenapa tak bagi atas? Mabni, dia kebal. Semua dhamir adalah mabni. Fa maknanya maka, inna hu, dia tu siapa? Ni. Siapa yang tak minum, siapa yang tak meminumnya, iaitu tidak meminum akan air itu. Kemudian fa, maka innahu, dia. Lepas tu minni. Apa makna minni? Dari aku, makna daripada kumpulanku. Maka ayat yang daripada fa'innahu minni dipanggil ayat apa kau? Okey, cuba terjemahkan semula. Waman Dan sesiapa yang tidak meminum nya fa innahu, sesungguhnya dia minni, dari kalangan aku. Okay? Jadi Rehan ni tak boleh minum lah. Ya. Seolah-olah dia mulakan ni ayat, memulakan ayat jawab. Ya. Tapi kalau tuan-tuan nak minum kopi setakat secawan, okey lah. Sebab dikecualikan boleh daripada kumpulan aku illa kecuali. Apa dia? Lepas tu man. Siapa ya? Bila disambungkan manir tarafa. Ini fi'il madhi tuan-tuan, irtarafa. Ifta'ala. Kalau pattern dia sifat 7 lah. Kalau ikut pattern sifat 7, macam mana sifat 7 fi'il madhi? Ifta'ala. Ifta'ala. Irtarafa. Apa makna irtarafa? Huwa irtarafa.
Siapa yang telah? Ia telah apa? Ia telah mencedok. Boleh minum tapi siapa yang mencedok? Mencedok dapat apa tak? Banyak? Tak, untuk hilangkan haus dia ya. Jangan bawa lori tangki pula. Jadi illa manil tarafa. Apa makna tarafa? Ia telah mencedok. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Huwa. Fi'il madhi dhamma dia atau fa'il dia ialah huwa. Huwa tu siapa? Man tadi. Iltarafa lepas tu ghurfatan. Apa makna ghurfatan? Satu cedokan. Ini adalah kamus kan? Siapa yang kecuali siapa yang mencedok dengan apa? Ghurfatan, satu cedokan. Lepas tu bi, apa makna bi? Yadi, tangan. Hi, makna dengan tangannya. Bi haraf apa? Ja. Yadi, tangan. Isim ke fi'il ke haraf? Kenapa dia bagi bawah? Lepas haraf ja. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Hi jadi apa? Apa tandanya? Bukan bagi bawah. Dhamir muttasil dengan isim. Ingat tangan disandar padanya. Okey, cuba tuan-tuan habiskan di sini. Wa man lam yat'am meminumhu nya fa innahu dia minni bagus. Sesungguhnya dia adalah. Ya, itu terjemahan khabar. Ya, sesungguhnya dia adalah minni dariku, iaitu dari kalangan pengikutku, tenteraku. Illa kecualilah, mana kita tak boleh minum langsung, kecualilah man tarafa, ia telah mencedok ghurfatan, satu cedokan, biyadihi, dengan tangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Okey, tahniah tuan-tuan dan puan kerana telah memiliki buku. Ya, buku ni memang kita tajukan cara mudah untuk menguasai bahasa Al-Quran. Ini hasil yang Allah bagi halaman kepada saya, memudahkan orang-orang yang jenis macam tuan-tuan dan puan, iaitu yang tak sempat masa muda belajar bahasa Arab kan. Jadi dengan kita punya sistem ni, orang yang tak pernah belajar muda pun dia tetap akan dapat menikmati bahasa Arab walaupun pada usia yang macam ni kita belajar. Jadi kita telah mempermudahkan, maka kita punya kaedah ni dipanggil kaedah pusat. Pusat, tuan-tuan tahu pusat? Ya, yang pusat. Maknanya di sinilah pusaran perkataan Al-Quran berlaku. Apabila kita menggabungkan dua kaedah, satu menguasai isim popular dan harf popular, itu dia dipanggil isim dan harf popular. Perkataan popular itu dalam Quran dalam diagram warna apa? Warna hijau. Kemudian saya akan cuba tolong tuan-tuan dan puan untuk memahirkan penggunaan sistem.
Sebab sifir ni penting. Kalau kita menguasainya, cukup kita pegang satu perkataan, kita akan tahu berkata perkataan yang lain. Cukup faham satu, lepas tu pegang perkataan yang lain, kita pegang. Sebab memang begitu tabiat perkataan bahasa. Maka kalau kita menguasai isim dan harf popular, dan kita menguasai sifir, iaitu perkataan yang saya sudah muatkan dalam Quran. Ini hasil daripada kajian seorang profesor daripada Pakistan. Dia mendapati ada perkataan-perkataan berulang terlalu besar selain isim dan harf popular yang boleh dipecah-pecahkan. Jadi yang tu saya, kemahiran tu yang saya masukkan di sini, dan kemahiran menguasai sifir. Kalau kita menguasai perkataan popular dan menguasai beberapa perkataan yang dimuatkan dalam kita ni, sifir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12, bermakna tuan-tuan akan menguasai 80% daripada ayat Quran. Itu ada permainannya. Perkataan iaitu yang kita kata pusaran perkataan. Dia akan berlingkar dan berlegar, yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, boleh jadikan buku ni dan diagram kita untuk merujuk mana-mana saja kelas saya dalam YouTube. Kalau tuan-tuan rasa apa ni di sini berat, tuan-tuan ringankan, minda tuan-tuan ikut pelajaran asas dalam YouTube surah Yasin, ataupun boleh dapatkan kaedah saya ni dalam CD belajar asas bahasa Arab, menguasai bahasa Arab dengan lirik, doa dan bacaan solat. Saya rasa yang ini akan jadi lebih mudah sebab perkataan itu memang dah kita hafal. Surah Fatihahnya, tahiyatnya, kita punya kunutnya, zikir-zikir dan doa kita banyak kita dah ingat. Cuma kita nak masukkan dalam sistem bahasa Arab. Saya rasa itu lebih mudah. Ada? Ada dijual bagi orang yang tak sempat ikut. Saya rasa dengan CD dah senang faham. Haji datang lelak mata. Kadang dia rasa dia menulis, kadang dia kata dia tak tulis langsung. Sebab senang sangat. Sebab senang sangat pelajaran asas tersebut. Jadi maknanya tuan-tuan boleh bantu diri tuan-tuan bukan sahaja dalam kelas ni. Walaupun kita rasa berat sikit kelas ni sebab ini pelajaran yang kita nak kukuhkan, tapi tuan-tuan boleh ringankan dengan mengundur ke belakang sikit. Tengok perbincangan saya dalam surah Yasin. Ambil daripada siri 1, ada dalam YouTube. Kalau nak tengok yang baru saya ajar ni, mungkin kelas-kelas saya yang ke belakang adalah lebih baik saya rasa, sebab saya dah banyak pengalaman. Saya dah tahu selok-belok orang ni berturut, dan ni kalau cerita macam ni, saya tahu macam mana nak hilangkan turut. Jadi kelas-kelas saya yang ke belakang mungkin lebih matang daripada kelas-kelas yang dahulu. Jadi bantu kita sekarang ni, bantu dia banyak, bantuan alat bantu dia banyak dalam YouTube, dan tuan-tuan semua pegang buku. Cuma kalau surah Yasin, surah Luqman dan beberapa surah selain Baqarah, dia menggunakan buku edisi 1. Muka surat dia lagi, tetapi tuan-tuan rujuk pada indeks. Sebab tu dalam indeks tu saya bagi 2 sekali muka surat. Muka surat untuk buku edisi 1 dan muka surat untuk buku kita edisi 2 ni. Boleh rujuk juga. Di mana ada kemahuan, Di situ ada jalan. dalam YouTube pun ada jalan. Siapa yang rasa ni ringan, boleh juga cuba cabar minda Kak Salma datang kelas atas sikit. Dia datang kelas saya untuk membaca kitab-kitab Arab yang tak mubaris. Mana kita punya sistem ni akhirnya boleh sampai juga, di mana orang lain juga sampai. Boleh tuan-tuan? Ini setelah saya 7 tahun menggunakan pelajar saya macam tuan-tuan. Biasanya kurasa anak-anak murid saya 50 ke atas, 60 ke atas. Ada 40-an tu nasib baik. Jadi maknanya sistem ni boleh untuk orang-orang dewasa. Kemudian saya pun dengan ni contoh-contoh tu, sebab saya dah lalu dengan pelajar saya macam ni, satu dah lebih 24 juz Quran.
bermain dengan satu-satu ayat ni. Sebab tu saya boleh alhamdulillah dengan bantuan buku-buku lain dan pengalaman saya dapat memberikan kepada tuan-tuan yang banyak contoh. Tak faham satu bab, kita ulun kat situ sampai kita pandai. Contohnya kita fi'il, fa'il, maf'ul bih ni, DYT, DMDS ni, Allah, kita mahirkan. Kita buka lah dalam bab fi'il dia satu, kita cari mana fi'il, fa'il dan maf'ul. Mari kita cuba tengok dalam buku kita, contohnya muka surat 136. Mari kita mahirkan ni 136 ya, 136. Siapa ada buku lama ke? Oh, kakak buku lama tu. Yang itu kakak kena cari yang indeks dia, yang sama dia punya muka surat. Kalau 136 kalau ulama 114. Okey. Sekarang ni kita cuba mendapatkan kemahiran daripada kita punya pola ayat yang paling penting dalam bahasa Arab. Bila tuan-tuan jumpa fi'il, fi'il tu jangan nampak madhi saja. Dia ada fi'il mudhari', ada fi'il amar, ada fi'il nahi. Cuma kita kena ambil satu-satu fi'il ni supaya mahir. Saya kata kita ambil fi'il madhi dia contoh dulu. Dalam kita punya contoh ni madhi je. Bila kita jumpa fi'il madhi contohnya, kita mesti cari fa'il. Apa mana fa'il? Pelaku. Cara cari pelaku dua cara. Pertama, selepas fi'il tu cari isim baris depan. Sekiranya fi'il tu adalah melibatkan dua dhamir saja, huwa dan hiya. Kalau selain daripada huwa dan hiya, carilah dhamir yang tersembunyi menggunakan kaedah yang kedua. Kaedah satu, kaedah kedua. Lepas tu maf'ul bih tak wajib. Bukan tak wajib, kadang-kadang ada fi'il yang tak ada pun maf'ul bih. Tapi kalau ada, kena cari. Apa makna maf'ul bih? Yang kena buat. Kalau perbuatan dia memukul, mesti ada orang dia, pelaku dia, iaitu orang yang memukul. Itu pelaku dia, memukul. Siapa dia? Ustaz ke? Siapa ke? Dia mesti bagi depan. Dan maf'ul bih siapa? Orang. Dia tak semestinya orang atau benda atau binatang ke benda yang kena, yang dipukul. Perbuatan tu terkena. Kalau mengajar, mesti ada orang mengajar, mesti ada siapa yang kena ajar atau pelajaran yang diajar. Cari maf'ul bih dua cara. Isim baris atas ataupun dhamir melekat dengan okey, nanti kalau ada masalah bagi atas, sebab bagi atas dalam bahasa Arab ada 4 tanda nanti. Kalau jumpa baru kita sembang. Okey, ini hanya kemahiran fi'il madhi sajalah. Dalam muka surat 136 ini. Pertama, tuan-tuan kena cari fi'il. Lepas tu cari apa? Fa'il. Kena cari lepas tu okey, cuba tengok contoh yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan kalau tak ada buku ambil dulu bayar kemudian tak apa. Hutang tak apa. Bayar surat pun digunakan. Kalau mati kecuali mati bunuh diri. Tidak dimaafkan oleh saya dan Allah Ta'ala. Okey. Tengok ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa fa'ala rabbuka. Mana fi'il? Fi'il. Pertama bila kena fi'il madhi, semua fi'il madhi ni apa dhamir dia? Huwa fa'ala. Apa makna huwa fa'ala? Dia telah melakukan, memperlakukan.
Siapa fa'il dia? Rabbu. Tengok guna kaedah satu ke dua? Dua. Guna kaedah, cuba tengok fa'il, cari isim baris depan, iaitu kaedah satu. Siapa yang memperlakukan ini? Rabbu. Nampak itu fa'il. Bagaimanakah? Macam mana nak sebut? Sebut fa'il dulu. Rabbuka. Apa dia punya ni? Maknanya Tuhan engkau. Fa'ala. Benar. Ya. Okey. Dia punya fi'il mana? Apa mana fa'ala? Dia senang melakukan. Ni fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Ya. Lepas tu kita kena cari fa'il. Pelaku dia, siapa pelaku dia? Rabbu. Ni Rabbu ni adalah menggunakan kaedah yang pertama, iaitu cari isim baris depan selepas fi'il. Maknanya siapa yang melakukan perbuatan ni? Rabbu. Kenapa dia tak ada alif lam? Yang ini akan jadi apa? Mudhafun ilaih. Itu mudhaf ilaih kena sebut serentak, jangan sebut dua kali ya. Jadi kalau kita nak terjemah dua cara. Sama ada apa makna fa'ala? Telah memperlakukan. Dia tak payah sebut sebab fa'il telah memperlakukan oleh. Itu cara orang tua. Kaifa mana apa? Bagaimanakah telah memperlakukan oleh Tuhan. Ataupun cara muda kita terjemah fa'il dulu. Bagaimanakah Tuhan engkau wahai Muhammad telah melakukan dengan terhadap ashabil fil. Ashabil fil tentera bergajah. Ini alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi maknanya ada tak maf'ul bih? Ada tak? Di sini ada tak isim baris atas? Jadi dalam ayat ni tak ada lah. Dalam ayat ni sebab tu maf'ul bih tidak semestinya ada. Dia ada fi'il madhi dan fa'il dia rabbu. Menggunakan kaedah ni. Cuba terjemahkan semula kaifa. Fa'ala. Kalau nak terjemah fa'il tu fa'ala rabbuka, Tuhan engkau. Fa'ala telah melakukan. Cuma dia tunggang balik lah. Sebab tu kitab tua tak nak terjemah secara tunggang balik. Maka dia terjemahkan bagaimanakah telah melakukan oleh Tuhan. Dia terjemah dia ikut dia. Kalau oleh itu bermakna dia adalah fa'al. Okey, seterusnya cuba tengok contoh kedua. Pelan-pelan sikit ya. Perempuan pelan sikit ya. Ya kan? Sebenarnya kalau di ashabil fil tadi, fil tu pula bagi atas kan? Nah, ashabil fil. Kenapa kakak nak bagi atas? Sebab maf'ul bih kan? Ni tak ada maf'ul bih. Bi bagi bawah. Ashabi dia ada dan dia mudhaf al-fil dia akan jadi mudhaf ni bawah. Boleh bawah. Okey, cuba tengok ayat yang kedua. Kalau satu tak faham tak apa. Faham yang kedua. Banyak lagi kita nak faham. Wa qatala Daud Jalut. Ini ayat kita akan jumpa nanti. Apa dia punya perbuatan dia? Fi'il mana? Qatala. Fi'il madhi kan? Apa komen dia? Dia telah membunuh. Qatala. Dia telah membunuh. Siapa fa'ilnya? Daud. Kenapa Daud jadi fa'il? Daud, Nabi Allah Daud adalah yang membunuh tu. Siapa kena bunuh? Daud. Itulah maf'ulun. Jadi kalau nak terjemah cara Melayu moden, sebut fa'il dulu. Iaitu Nabi Allah Daud telah membunuh siapa? Jalut. Ini ayat ni kita belum sampai sikit lagi nak sampai. Boleh? Fa'il baris depan, maf'ul bih baris atas. Tu baru dua. Dah nampak pandai dah.
Belum 10 lagi. Okey. Falamma balagha majma'a bainihima. Okey, mana fi'il? Fi'il balagha. Tengok, bukan balagha tapi balagha. Tambah alif kan? Bermakna apa dhamir dia? Kalau dua balagha, kalau huma balagha. Apa makna huma balagha? Mereka berdua telah sampai. Balagha balik sampai kan? Mereka berdua telah sampai. Itu perbuatan dia sampai ya. Siapa fa'il dia? Mesti guna kaedah kedua, dhamir tersembunyi. Apa tadi? Huma. Tak nampak huma, tapi bila kita menguasai fi'il madhi, balagha mana huma balagha. Mereka berdua lelaki telah sampai. Mereka berdua ini merujuk kepada Nabi Musa dan pembantunya dalam kisah sebelum dia berguru dengan Nabi Allah Khidir. Tatkala mereka berdua telah sampai. Mana maf'ul bih? Sampai ke mana? Majma'ah. Kenapa dia jadi maf'ul bih? Majma' ni makna tempat pertemuan. Baini di antara huma. Di sini bukan mereka berdua, keduanya, dua batang sungai. Huma itu dua batang sungai. Mereka telah sampai ke pertemuan antara keduanya, iaitu antara kedua batang sungai. Ya? Sebab tu semua dhamir mesti dapat kembalikan dia dengan betul. Okey, semula. Apa makna fa? Lamma tatkala balagha mereka berdua iaitu Nabi Musa dan pembantunya telah sampai ke mana? Tempat majma'ah, tempat pertemuan baini antara keduanya bukan Nabi Musa, sungai. Ada dua batang sungai bertemu, itu dipanggil apa? Tempat pertemuan dua batang sungai? Muara. Macam-macam. Dua batang sungai bertemu. Di situ lah. Okey. 4. Hatta idza rakiba fis safinah. Mana fi'il? Madhi. Rakiba. Kalau panjang dua harakat tu, makna apa dhamir? Huma. Apa makna huma? Mereka berdua lelaki perempuan lelaki telah menaiki. Rakiba menaiki Kapal. ya, okey. Menaiki, tapi di sini maf'ul bih tak disebut tak ada. Okey, rakiba fi'il madhi, siapa fa'il dia? Huma itu siapa? Mereka berdua tu kembali nanti kalau kita tengok cerita dia, kembali kepada Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa yang mereka berdua naik kepada kapal itu. Ya, mereka telah menaiki nanti kapal itu, dalam kapal. Okey. Jadi maknanya kita menggunakan mencari fa'il menggunakan kaedah satu ke kaedah dua? Dua, iaitu mencari dhamir yang tersembunyi. Kalau tuan-tuan tak berapa ingat dhamir tersembunyi itu, kena pegang diagram warna kuning. Warna kuning tu melihat dhamir dia tu yang tersorok tu. Kalau huwa rakiba, kalau huma rakiba. Okey, mari saya nak sebut. Cuba bagikan kepada saya dhamir yang tersembunyi fi'il madhi itulah fa'il. Okey. Dengan saya sebut, bagikan dhamir yang tersembunyinya. Rakibat. Dia perempuan telah naik. Maknanya fa'il atau dhamir tersembunyi ialah dia. Cuba dengar saya sebut rakibti. Itu nak dhamir tersembunyi, tapi tak nampak anti tu, cuma nampak ti saja. Okey, itu dhamir tersembunyi anti. Cuba dengar saya sebut lagi. Rakibata.
bata, bukan kuma. Rakibata. Kuma. Kuma apa makna kuma? Dia Laki perempuan? Di sini kalau bawah ia dia perempuan. Bawah ia tu bawah perempuan. Apa kalau bawah ia mereka berdua perempuan. Maknanya dhamma di situ. Okey. Satu lagi kalau lulus boleh sambung. Rakib na. Apa dhamma dia? Dengar saya sebut panjang ke pendek. Rakib na. Bunna. Mereka semua perempuan telah menaiki. Kalau panjang saya akan sebut rakib. Itu apa dhamma dia? Ya, dia sangat sensitif benda tu sebab dhamir yang tersembunyi itu adalah fa'ilnya. Boleh? Okey, mari kita tengok ayat yang kelima. Kharaju min diyarihim. Mana fi'il? Kharaju. Masih muka surat 136 Apa makna kharaju? mereka telah keluar. Di sini keluar. Mereka telah keluar. Fi'il apa? mati. Semua soalan saya jawab mati ya. Tak ya. Ini memang fi'il mati. Ya. Fa'il ni siapa? Jadi kalau nak tahu cerita hukm ni kena rujuk ayat Quran. Minta maaf tuan-tuan ya. Yang ini antara beberapa ayat Quran yang dah tanda tapi tak keluar pula dalam ni ya. Minta maaf lah. Ada beberapa ayat Quran yang tidak tertanda nombor dia. Kebanyakan saya dah tanda untuk rujukan kita. Tak apalah tuan-tuan. Mereka telah keluar min diyarihim. Mereka. Okey. Seterusnya. Qala alladziina kafaru. Mana fi'il? Qala kan? Apa makna qala? Dia berkata. Siapakah fa'ilnya? Siapa yang berkata ni? Yang sebenarnya alladzina. Fa'il macam mana cara kita? Baris? Jangan lupa baris. Bagi apa fa'il? Kenapa alladzina tak bagi depan? Jangan lupa satu teori lain yang mesti pegang juga. Isim mausul, semua isim-isim popular tu mabni. Dia takkan jadi alladzinu, nak jadi fa'il takkan. Sampai kiamat dia alladzina. Siapa yang berkata ni? Orang-orang yang kafir telah berkata. Jadi fa'il dia alladzina. Ya? Okey. Qala fi'il, fa'il dia alladzina. Seterusnya ayat yang ke-7. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Mana fi'il? Dakhalat. Fi'il madhi, fa'il dia siapa? Ya, betul. Kenapa ummatun jadi fa'il? Asalnya dakhalat makna apa? Dia telah masuk. Tetapi kita tak boleh terjemah dia sebab dia itu dah diwakili oleh ummatun. Apa makna ummatun? Di sini bukan umat, satu kumpulan. Ini cerita dalam neraka. Ya, kullama makna setiap kali. Dakhalat. Apa makna dakhalat? Siapa yang masuk? Satu kumpulan. Setiap kali satu kumpulan telah masuk ke dalam api neraka itu. Lepas tu la'anat. Itu fi'il juga. La'anat. Fi'il madhi apa dhamma dia? Okey, la'anat. Cuba terjemah la'anat. Ya, cuba dia la'anat. Cuba terjemah. Dia telah mengutuk. Ini mesti terjemah semua. Kalau dilaknat tu majhul. Okey. Ini fi'il apa? Madhi. Tak ada markah. Ya, sebab ini semua memang fi'il madhi. Siapa yang jawab selain daripada fi'il madhi tolak markah. Kita kena cari apa? Fa'il siapa? Dia. Kita tengok tak ada baris depan kan? Okey, dia. Dia tu siapa?
Ya, satu kumpulan itu iman. Setiap kali satu kumpulan masuk dalam api neraka, dia iaitu kumpulan itu akan melaknat. Mana maksud lebih ni? Apa mana ukhta? Saudara. Saudara yang satu kumpulan lagi. Ukhta. Ya, saudara yang satu kumpulan ni, dia kumpulan kedua lah. Bermakna dalam apa ni? Dalam neraka tu ada kumpulan pertama. Dia ni kumpulan kedua masuk akan melaknat, mengutuk ukhta saudara kumpulan pertama. Ini dikata kumpulan pemimpin. Ini kumpulan pengikut. Ya. Siapa yang masuk dulu? Pemimpin masuk. Lepas tu baru pengikut. Bila pengikut ni masuk, dia kata celaka betul. Ya. Inilah yang menyesatkan aku. Dia cerita dia bergaduh kumpulan pengikut dengan kumpulan pemimpin ni, dia bergaduh dalam api neraka. Dia tak. Kenapa dia pemantun tu? Kenapa dia mu'anat? Sebab ada tamar buka. Yelah, kenapa? Golongan perempuan tu. Laki tak apa. Tidak ada kaitan dengan perempuan. Ini semua dari segi tata bahasa Arab saja. Sebab setiap perkataan isim kita mesti kenal jantina dia. Ya. Kenapa perempuan itu? Tanya mahkamah Arab. Misal kata masjid, laki ke perempuan? Muzakkar ke muannas masjid? Mu'anat. Ha? Kenapa? Tak ada tamar buta ke? Kalau tak ada tanda tamar buta, okey. Bagi isim. Lelaki perempuan. Lelaki disebut apa? Mu'annas. Kalau masjid, muzakkar ke mu'annas? Masjidun. Muzakkar. Sebab apa muzakkar? Okey. Masjid tu bukan sebab orang lelaki wajib pergi masjid. Tak. Sebab kita kena tahu setiap isim tu tanda. Dengan tanda. Tak ada tamar buka, dia mu'annas. Okey, saya sebut pula lah bagi adik. Madrasah. Madrasah. Apa madrasah? Apa madrasah? Sekolah. Sekolah. Muzakkar ke mu'annas? Apa tanda mu'annas? Orang kata tak marah ke? Kenapa sekolah betina pula? Tak, ini bukan masalah jantina betina yang dalam kelas kita ni. Dia masalah jantina perkataan. Bisa kata kita sebut perkataan Allah, muzakkar ke mu'annas? Bukan Allah tu jantina dia ucapkan, jantina perkataan. Ya? Jangan silap faham. Allah. Itu maknanya dalam kata bahasa Arab, setiap isim mesti dikenali jantina dia, sama ada muzakkar atau muannas. Semua perkataan asalnya adalah muzakkar kecuali kita dapat tengok tanda muannas. Tanda muannas. Tanda muannas ada berapa? Kalau tuan-tuan nak kenal tanda muannas, ada dalam buku kita lah. Okey, sebelum tutup kelas boleh tengoklah. Sekejap. Saya tunjukkan tanda muannas, iaitu di dalam muka surat jantina isim muka surat 50 kan. Sebab memang kena. Okey, muka surat 50. Secara umum dia, semua perkataan bahasa Arab, bila kita jumpa isim dalam bahasa Arab, semua perkataan adalah muzakkar. Apa makna muzakkar? Lelaki. Kecuali kita melihat tanda muannas, maka buku kita ni hanya memberitahu tanda muannas. Kalau tak ada tanda, makna dia muzakkar. Kategori pertama, tanda muannas ialah apabila hujung dia ada ta, marbuthah, tu jannah, izzah, nusrah, zakat, solat. Ataupun di hujungnya ada ya, ada titik, dia panggil alif maksurah. Sebab bunyi dia bukan bunyi ya, bunyi alif. Sughra, kubra, bushra, yusra, usra, muna, salwa, najwa. Itu tanda muannas. Ya, alif maksurah dia panggil. Sebab dia bukan bunyi sughra, bukan bunyi ya, bunyi alif. Ketiga, apabila tuan-tuan mendapati hujung dia ada alif hamzah, itu dipanggil alif mamdudah.
Alif mamdudah ni alif panjang. Panjang dia baca baydha, sauda, hamra, zarqa, safra. Boleh? Mamdudah namanya. Tiga lah yang patut. Ustaz mamdudah. Ustaz dah duduk tu di mana nak tulis. Walaupun Bapak Putih dan dia kan. Okey. Itu kategori pertama, sama ada tuan-tuan tengok tabang buka atau alif maksura atau alif mamdudah. Kita tak ada muannas. Kategori kedua iaitu semua anggota kita yang sepasang-sepasang ni. Daripada mata, bibir, telinga, tangan, siku, paha, lutut sampai ke kaki yang sepasang, walaupun tak ada tanda tabang buka, dia adalah muannas. Telah diputuskan dalam mahkamah Arab. Tapi tanya kenapa ini tak dapat nak dipertikaikan. Muktamad. Ketiga, dia dikategorikan isim untuk muannas dari segi tata bahasa Arab dia ialah apa yang disandarkan kepada angin. Dua yang digunakan dalam Quran, sama ada rih atau samud. Itu nombor tiga jumpa tak? Rih atau samud diputuskan oleh orang Arab dia muannas. Apa dia Ustaz? Rihun, samud. Dua. Jumpa tak? Dua surat 50 Surat 50. Okey, kategori yang keempat. Masih lagi surat 50. Apa saja yang diberikan nama kepada api? Ya. Nar, Jahannam dan segala nama api neraka. Dia gantinya dia muannas. Dia tak ada kaitan, jangan marah. Ya. Susah betul bukan sebab orang pandai kita. Ini dari hukum tata bahasa. Tidak ada kait dengan emosi perempuan. Ya. Dan nombor 5 tu telah diputuskan oleh orang Arab, ya, berdasarkan kepada penggunaan Allah dalam Quran. Ni perkataan ni Allah guna muannas. Ya, harbun, harbun, syamsun, sama'un, nafsun, sabilun. Ada lagi ruhun. Ya, ini digunakan muannas dari segi tata bahasa kerana tata bahasa Arab ni diambil daripada Quran. Orang Kristian tak boleh, kalau Arab Kristian tak boleh nak tikai tata bahasa ni sebab dia sumber dia Quran. Ya. Sumber bahasa ni tata bahasa daripada Al-Quran. Dan apa yang digunakan oleh Al-Quran juga sama dengan apa yang digunakan oleh syair-syair Arab yang terkemuka. Boleh tuan-tuan? Ini ada 5 cara yang kita boleh mengenal dan guna perkataan itu muannas. Selain daripada itu adalah Muzakkar. So bila dijamak tak? ya. Kalau jamak taksir itu ada lain. Kamus. Kalau jamak taksir untuk benda yang tak berakal, itu juga dikatakan muannas. Okay. Boleh tuan-tuan? Macam masjid tadi. Kalau dijamak tak dia Kalau dia jamak taksir, dia boleh jadi jadi puas hati. Nak muannas juga. Okey, kalau tak puas hati, jadikan semua jamak tu jadikan jamak taksir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu shalihat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وقرآنا ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل كلنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ada ustaz lah. Kalau dah boleh faham macam tu okey je. Tapi yang paling penting mesti nampak isim inna bagi atas. Okey, inna fi zalika. Fi dalam zalika itu iaitu dalam tabut tu
La benar-benar terdapat tanda, satu tanda, ya. Lakum, bagi kamu wahai Bani Israel, untuk kamu adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.